Okay, first line segment. Okay, kalau dia bagi garis satu garis, okay, satu garis macam ni. Okay, semua buat garis dalam buku, dalam kertas dulu. Okay, sorry. Okay, katakanlah yang ni garis A. Alright. So dia nak buat line segment untuk 4 cm katakan. Okay, line segment 4 cm. So apa yang awak buat adalah ambil compasses. Okay, ini compasses ataupun jangka lukis. Alright. Okay, ambil jangka lukis. Okay, so kalau teacher kat sini, okay, so teacher letakkan apa ni, bucu yang tajam ni, jarum ni di atas A ni. Okay, lepas tu awak buka compasses ni sehingga, sekejap ya. Sorry. Silap sekejap. Kejap ya. Silap lukis. Okay, teacher letak tengah-tengah macam ni ya. Okay, katakanlah yang ni A. Yang ni B. Sorry, tak ada B lagi. Ambil yang jadi letakkan, okey, lepas tu awak tandakan sehingga 4 cm. Okey, cukup 4 cm. Okey, kemudian buat arc. Okey, boleh? Faham tak? Okay, yang ni cara kita melukis line segment. Ya? Boleh ulang sekali lagi. Okay, awak letak je jarum ni di atas A ni. Okay, letak jarum di atas A. Lepas tu buka jangka lukis sehingga 4 cm. Okay, buka jangka lukis 4 cm. Lepas tu awak lukislah. Lukis arc ni. Okay, boleh? Dah? Boleh teacher. Okay, so ini cara melukis line segment. Okay, so itu first. Okay, kemudian yang kedua. Kejap ya. Okay, selepas line segment, kita nak lukis perpendicular bisector PQ. Okay, macam mana kita nak lukis perpendicular bisector? Okay, perpendicular bisector dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai apa dia? Pembahagi dua sama serenjang. Okey, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil pembahagi dua sama serenjang, perpendicular bisector. Okey, macam mana kita nak lukis perpendicular bisector? Okey ya. Okey, kita tengok. Ada baru admit ke? Okey. Okey, kita nak lukis perpendicular bisector. Okey.
So macam mana yang untuk B? Perpendicular bisector. So kita buat satu garisan sama macam tadi. Okay, ada garisan ni ada A dan ada B. Okay, boleh? Ada A dan ada B. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat adalah kita letakkan bucu tajam ni dekat A. Okay, kemudian kita buka jangka lukis ni. Kita buka jangka lukis melebihi daripada separuh garis AB. Faham tak? Kita buka melebihi separuh garis AB. Okay, kalau separuh dia kat sini kan? Separuh dia sini tak? Kita buka lebih daripada separuh. Macam ni. Okay, duduk sini lah. Nak buka lebih besar sampai B pun tak apa. Kalau buka sampai B, dia akan besar lah garis awak. Tapi teacher tak naklah besar sangat kan. Okay, awak buka lebih je separuh daripada B. Okay, kalau separuh dia kat sini, lebihkan separuh. Lebihkan daripada separuh. Okay, faham ke tak? Faham teacher. Okay, so sekarang ni, teacher tukar warna je color. Teacher nak warna hijau. Okay, so bila dah buka, okay, kemudian dengan, okay, jangan geraklah dia punya ni. Kalau teacher ni punya ni 5.8 kan. Okay, teacher gerakkan. So, okay, teacher buat up. Okay, ke atas satu. Kemudian, okay, teacher buat up kat bawah lagi satu. Okay, faham? Okay, dia buat dua, atas satu, bawah satu. Boleh? Boleh teacher. Okay, kemudian jangan ubah dia punya measurement tadi iaitu 5.8 kan. Okay, kita letak dekat B pula bucu dia. Okay, kita letak dekat B. Okay, lepas tu kita gerakkan. Okay, kita tandakan biar berjumpa titik persilangan tadi. Okay, satu atas. Okey, boleh. Dan kemudian kita gerakkan. Sorry. Saya nak pusing ni. Okey. 8 tadi. Okey, teacher nak gerakkan dia pergi ke. Okey, yang ni. So yang ni dia punya kat sini. Okey, awak tengok macam dia tak bersilang kan? Okey, so yang tadi gerakkan sikit lah. Yang ni tadi biar duduk sama, 5.8 sama tadi. Okey. Okey, so awak sambungkan balik. Macam tu. Okey, so dah jumpa persilangan. Kemudian awak ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Kita tukar color. Okey, pembaris yang ni. So, teacher gariskan. Okey, boleh? So, yang ini adalah kita kenali sebagai perpendicular bisector. Di mana sudut ni adalah 90 darjah. Serenjang. 90 darjah. Serenjang lah. Okey, faham? Boleh tak? Okey, itu macam mana nak lukis perpendicular bisector. Okey, ada yang tak dapat lukis tak? Boleh ya? Okey, tak apa, nanti teacher ada record. Nanti siapa yang tak dapat lagi tu kita akan boleh tengok pada video yang teacher buat tadi ni lah. Okey, sama. Alright, so seterusnya kita nak pergi kepada yang tu perpendicular bisector. Kemudian kita nak tengok kepada
Okey, iaitu kepada suatu garis. Sekejap ya. Satu je. Okey, ini kenapa pula bahasa Melayu pula ni? Okey, so yang kepada satu garis, okey, so macam mana kita nak lukis sekiranya ada satu titik diberi di sini. Okey, so macam mana kita nak lukis? Okey, kita tengok. Okey, so sekiranya ada satu garis, okey macam ni. Dan ada satu titik. Okey, ada satu titik di situ. So macam mana kita nak buat perpendicular line yang garis je akan melalui titik ni. Okey, satu garis melalui titik ni. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, katakanlah yang ni adalah garis. Ini adalah A dan sini adalah B. Okey, kita tak perlu ukur pun. Alright, so macam mana kita nak buat? Okey, first kita tukar color. Okey, first awak ambil jarak ni A ni, okey. Okey, awak buka daripada A sampai ke sini. Kalau awak tengok berapa dia punya jarak? 5.4 kan? Kalau kat teacher ni 5.4. Okey, so buat kat sini satu tanda. Okey, 5.4. Sorry. Okey, 5.4 kan? Okey, so okey, macam itulah senang. Okey, kemudian daripada sini ni, jarak sini pun sebenarnya adalah 5.4 juga kan? Sebab daripada atas 5.4. So dengan jarak yang sama awak jangan tukar ya. Okey, jangan tukar daripada sini dan pusingkan. Kejap. Kejap ya. Sekejap. Oh sorry, kejap ya. Kita silap tadi. Mana dah? Okay, sorry ya, silap tadi. Yang ni sudut lain. Okay, kejap.
Okay, so first okay, buka yang ni. Pergi sini ya. Okay, so sini 5 point. Berapa tadi? 5.4. Kita adakan 5.4, 5.5 lebih kurang dia punya ni. Okay, lepas tu kita kita jalan. Okay, so kita turun bawah. So sini pun arc yang sama. Okay, boleh? Okay, kemudian kan kita dah dapat satu kat sini kan. Okay, kita ambil guna yang ni. Okay, kita buat garisan di B. Satu. Okay, faham? Lepas tu kita alihkan. Yang ni duduk di B pula. Dan kita pusingan ni di sini. Okay, boleh tak? Kemudian ambil pembaris. Gariskan. Okay, dapat tak? Kelas, dapat tak? Dapat. Okay, dapat bahagian yang ada jangka lukis, boleh ya? Okay, kita lukis mula. Okay, kita lukis mula. Okay, okay, kalau katakanlah ni garis macam ni, dia serong sikit. Okay, kita cuba garis serong macam ni. Okay, dia ada satu kat sini lah. Okay, ada satu titik kat sini. Okay, so teacher nak ada satu garis serenjang yang melalui titik ni. So macam mana kita nak buat? Okay, first step. Okay, katakanlah yang ni. Okay, yang ni adalah A dan yang ni adalah B. Alright, so macam mana kita nak lukis? First, sekejap kita pusing dulu ni. Okay, kita letakkan A. Okay, lepas tu okay, tandakan dekat ini. Okay, satu. Okay, kita tandakan. Okay, kita dapat persilangan macam tu. Okay, kemudian kita pusing. Okay, kita dapat sampai dapat persilangan satu lagi kat bawah. Alright. Kemudian pindahkan ni, bucu ni, tajam ni, jarum tu dekat atas atas tu dan kita tanda dekat ni pula. Alright, so step. Okay, kita tanda kat situ dan kita pindahkan pergi ke sini. Lepas tu kita pusingkan ni. Okay, so yang ni pergi ke sini. Alright. Kemudian ambil pembaris. Okay, ambil pembaris dan kita gariskanlah. Okay, sekejap. Okay, tak sama tu. Allah. Okay, tak apalah. Awak garis je lah yang tadi. Okay, semula ya. Teacher lukis. Okay, kalau duduk sini. Okay, silap tadi ya. Okay, teacher lukis semula. Okay, kalau garis dekat sini. Okay, kita pusingkan. Masalah sikit. Okay. Okay, kita tandakan tu. Kemudian daripada sini
Okay, kita tandakan. Tu. Alright. Kemudian daripada sini kan, kejap. Ini tadi satu sini kan. Okey, kita lupa kat bawah ni satu. Okey, kemudian daripada sini kat ni satu, kemudian daripada sini. Okey, dan kita pusingkan. Okey, kat sini satu. Alright. So kita dapat, kita ambil pembaris dan kita gariskan. Okey, boleh ya? Okey, ini caranya macam mana kita nak lukis serenjang sekiranya ada satu titik diberi. Boleh tak? Boleh teacher. Okey, good. Okey, yang tu yang kedua lah. Okey, seterusnya okey, sekarang ni kita nak lukis. Okey, bagaimana sekiranya ada titik di garisan. Okey, kita nak melalui garisan tersebut. Okey, cara dia sama seperti yang kita lukis tadi ke atas. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, okey, ke atas. Alright. Okey, ada satu garis. Ada yang baru masuk tak? Okey, kita ada satu garis. Kemudian ada kita ada satu titik di sini. Okey, kita ada satu titik kat sini. So macam mana kita nak lalu titik tersebut? Katakanlah yang ini A dan yang ni adalah B. Alright, so kita nak lalu kat sini kan? Alright, so macam mana kita nak buat? Okay. So first, pergi dekat okay, kita tanda kat sini dulu. Okay, kita buka sehingga A ni lah. Okay, kita buka sehingga A ni. Sekejap ya. Okay, kalau ini okey. Okey, kita buka sehingga A. Lepas tu dengan jarak berapa? Kita tengok 4.1 kan? Okey. So daripada sini A ni kita pergi sampai yang ni pun 4.1. So kita tandakan. Okey, biar dua-dua ni sama Sini 4.1, sini 4.1. Okey, kemudian
kita pergi kepada sini, kita buka lebih sikit lah. Okay, kita bukakan ni lebih sikit. Okay, kemudian kita buat satu arc di atas ni. Satu. Okay, kemudian satu lagi di bawah dia. Okay. Kemudian dengan jarak yang sama dengan jarak yang sama, jangan tukar. Okey, kemudian pusing. Okey, sini satu. Okey, sekejap. Okey, dengan yang ni pusing yang samalah. Dan alright. So kita dah dapat dua dan kita ambil pembaris. Dan kita lalukan. Okey, faham ke tak? Boleh tak buat? Boleh teacher. Kita ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Okey, so teacher ulang sekali lagi. Alright. Kalau kalau teacher buat satu garis macam ni, serong sikit ya. Okey, teacher buat serong sikit. Lepas tu ada satu titik di sini. Okey, katakanlah yang ni A. Okey, yang ni B. Okey, maksudnya kita buat satu perpendicular yang melalui titik ni kan. Okey, so apa yang kita kena buat adalah first. Okey, kita pusingkan yang dulu. Alright, okey, kita buka sehingga ni berapa? Okey, so skala yang ni 3.5 kan. Okey, 3.4. Okey, so kita alihkan yang ni pun sampai 3.4. Okey, kita buat ni 3.4. Okey, faham? Okey, kemudian kita pindah semula kepada titik A tadi dan kita buka sehingga lebih daripada separuh. Tak perlu sampai ke sini. Lebih buka pada lebih separuh je. Kalau teacher buka kat sini lebih kurang dalam 5.1. Okey, kemudian teacher gerakkan ke atas dia. Okey, so tandakan arc satu. Atas dia satu. Kemudian turun ke bawah satu. Alright. Kemudian dengan ukuran yang sama, okay, kita pindahkan pergi ke sini satu lagi. Okay, kita pindahkan. Lepas tu buat satu arc di sini pula. Okay, dan kita pukul ni. Okay, buat arc di sini satu lagi. Okay, kemudian ambil pembaris lah. Okay, kita gariskan. So dia akan melalui titik tengah tu lah. Garis biar betul-betul. Okay, so that. Okay, biar betul dia lalu lah. Okay. Okay, biar betul-betul dia lalu. Alright. So kita dapat garis macam ni. Okay, faham? Boleh lukis? Boleh. Alright. So kita tengok seterusnya ni untuk yang ketiga. Okay, ni yang ketiga. Okay. Next, ada lagi yang baru masuk? Okay, tak ada. Okey, sekarang ni kita pergi kepada parallel ataupun garis selari. Okey, macam mana kita nak buat garis selari? Okey, kalau ni ada satu garis, ada satu satu titik dan macam mana kita nak buat garis selari menggunakan titik tersebut. Okey.
So kita tengok. Okay, parallel line 4 parallel line. Okay, so kita ada satu garis. Okay, dan kita ada satu titik. Okay, dia nanti garis, katakanlah ini garis AB. Okay, garis AB. Dan ada satu garis lain nanti dia akan melalui titik, katakanlah ni titik P. Dia akan melalui titik P dan dia mesti parallel. Okay, parallel tu maksudnya selari. So macam mana kita nak buat? Okay, first kita ambil yang ni, kita ambil jangka lukis, compasses. Okay, kita ukur dia. Okay, kita ukur. Lepas tu kita buatlah satu arc kat sini. Okay, kemudian berapa dia punya ni? Di sini tadi 4.2. Alright. So daripada kemudian kemudian kita buka ni berapa A sampai B ni? Okey, yang ni dari A sampai B berapa? Daripada A sampai B adalah 8.4. Okey, lepas tu selepas kita dah buat ni, kita tukar yang ni. Okey, kita pergi kepada atas ni. Okey, kita buat satu garisan, kita estimate. Okey, kita tandakan kat sini. Okey, faham ke tak? Okey, kita dah buat satu lukis garisan yang ni lah. Okey, kemudian kita ukur tadi berapa yang jarak ni antara A dengan B tadi? 4.4 kan? Sorry, 4.3. Okey, 4.2 kan? Okey, so ambil yang sini 4.2 juga. Okey. Okey, dah jadi macam tu. Okey, bila kita dah dapat macam ni, ambil pembaris lah. Okey, pembaris kita gariskan. Dah ada ni. Okey, kelas ni kita ambil. Okey. Okey, so garis ni dua ni adalah selari. Okey, boleh? Faham ke tak? Faham. Okey, teacher lukis sekali lagi ya. Okey, kalau contoh ni. Okey, semula ya. Okey, kita gariskan. Okey, kita ada satu garisan. Okey, kemudian kalau teacher ambil yang bawah lah pula. Okey, ada satu garis di bawah. Okey, kita nak mesti parallel. Okey, ini ada parallel. So apa yang kita buat, katakanlah yang ni A. Okey, so yang ni adalah B. So sini adalah P. Alright. Dia mesti kita nak satu garisan nanti akan lalu pada P. So macam mana kita buat? First, okay, kejap dia pusing dulu ni. Okay, kita apa ni? Buka sehingga P1 kan? Okay, berapa daripada sini ke sini?
daripada A sampai P ni dia punya ni anggaran dia adalah 45.2. Alright. So first, okay ni patut kita buatlah kat sini satu. Nanti daripada sini, okay, satu kat B pula, okay 5.2 kita gantilah kat sini. Alright. Besar sikit, alright. Okay, kemudian apa yang kita nak buat adalah kita ukur balik daripada A sampai ke B ni. Okay, kita ukur A sampai B berapa? 10 cm, 10.4 cm kan? Okay, so pergi kepada P ni 10.4. Okay, so kita dapat kat sini kan? Okay, kemudian kita buat adalah kita buat ni. Yang ni sebenarnya adalah 10.4. Alright. So kita boleh inilah tadi daripada titik ni. Okay, kita ambil pembaris. Okay, daripada sini kita gariskan sampai sini. Okay, so kita tahu yang ni adalah parallel. Okay, faham? Boleh lukis? Faham ke tak? Faham. Okay, boleh lukis Faham. Okay. So itu cara macam mana kita nak buat garis selari. Okay, so boleh tengok pada self practice 8.1F. Okay, yang ni semua ni boleh try untuk kita lukis. Okay, cuba tengok dalam buku Power Up awak tu. Okay, buka muka surat berapa? Power Up. Okay, buka muka surat 102. Okay, buka muka surat 102. Okay, boleh lukis seperti mana yang teacher tunjukkan itulah tadi. Okay, ikut step by step. Okay, sudut nanti kita akan buat dalam next class. Okay, untuk buat sudut tu kita lukis dalam next class. So untuk hari ni sampai setakat ni sahaja dulu, iaitu kita melukis okay, so teacher nak buat dalam Power Up. Okay, Power Up, muka surat page 102. Okay, selain daripada 8.1F. Okay, 8.1F ni pembuat, okay, salin balik. Seperti ni, yang ni tak perlu ikut ukuran buat dalam kertas kosong. Okay, kertas A4, kertas kosong, garis je lah, garis berapa cm bawah buka, and then buat perpendicular bisector. Okay, ni pun garis bisector. Okay, yang ni pun sama juga, dia ni juga buat parallel. Okay, and then dalam buku Power Up, buka muka surat 102. Okay, so teacher nak buat ni lah. Okay, so next class next class hari apa? So next class minggu depan kan? Okay, so next class minggu depan kita masih lagi topik ni dan kita akan cuba habiskan lah, ada sikit je lagi. So make sure buat lukisan-lukisan tu sebab penting dalam peperiksaan nanti akan ada lukisan. Okay, mungkinlah akan ada lukisan. Okay, so kena buat. Alright. So teacher rasa
Okey, saya rasa setakat ini sahaja dulu pertemuan kita untuk kali ini. So, pentinglah untuk awak buat semua tu. Praktis banyak kali sebab kalau tak praktis memang susah untuk buat. Terutamanya bagi soalan 2, 3, 4 ni. Okay, kena praktis banyak kali. Baru awak akan master. Kalau tak buat agak susah lah. Okay. Okey, setakat itu sahaja pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, bye. Boleh dismiss. Terima kasih teacher. Thank you, Sama. teacher. Assalamualaikum. Bye. Salam. Hai.